Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Tuan-tuan, puan-puan, saudara dan saudari yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, di dalam surah Az-Zariyat, dalam wahyu suci, Allah Subhanahu wa taala Jalla Jalaluh berfirman, ayat 56 dalam surah Az-Zariyat, kita boleh rujuk, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia itu melainkan untuk mengabdikan diri kepada aku, beribadat kepada aku. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, konsep ibadat ini adalah luas. Sama ada kita ini melakukan perkara yang wajib ataupun perkara yang sunat, atau juga apa juga perkara-perkara kebaikan yang kita lakukan semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala, ataupun semata-mata menuntut keredaannya, atau untuk mendapatkan apa balasan daripada Allah SWT, tak kira, tak ada masalah, selagi ada tujuannya kepada Allah SWT dan anggap itu ibadat dan betul niat dia kerana Allah, maka itulah ibadat. Luas skop dia, tidak tertentu sedikit saja. Bukan sebahagian daripada yang dipahami oleh mereka yang tidak luas pemikirannya, menganggap bahawa ibadat itu semayang je, semayang, puasa, haji, itu saja. Tidak, skop ibadat itu ada luas. Sembahyang sendiri, selain ada wajib, ada yang sunat. Luas. Engkau nak yang mana? Yang pasti wajib itu mesti engkau lakukan, kerana itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Sementara sunat itu engkau boleh pilih, engkau nak buat ataupun tidak buat. Tapi buat itu lagi baik. Dan ada kesannya pada diri orang yang melakukannya, walaupun itu sunat. Kita ambil contoh satu ibadat yang mana kita lihat kesan dia, fadilat dia kuat. Contohnya, kita ambil lah satu contoh, sedekah. Kita sedekah sebagai ibadat. Dulu mungkin kita waktu kecil, bila orang tua kita kata sedekah, walaupun sehari 10 sen, 20 sen, mereka anggap kalau sedekah tu mesti duit apa. Sebenarnya konsep sedekah tu juga luas. Sebagaimana konsep ibadat. Kerana sedekah itu ibadat, maka konsep dia luas juga. Kita senyum pada orang, manis muka pada orang, ya, sedekah juga. Suami memberi makan pada isteri, menyuap makanan pada mulut isteri, dalam mulut isteri, itu juga ibadah. Isteri melayan suami, ibadah. Kita sedekah, kita lalu kawasan perkuburan, kita hadiah suatu ikhlas 3 kali, suatu falak sekali, nas sekali,
Sedekah Fatihah apa? Sedekah. Kita tahlil menghadiri rumah orang tahlil, doa selamat, doa kesyukuran, sedekah. Kita bawa mungkin makanan atau kuih ke tempat kerja untuk bagi rakan makan bersama. Ya, nasib kita makan, nasib dia pun dia makan. Ya, apa salahnya kita makan sama-sama? Jadi kita bawa kuih ke makanan ke tempat kerja kita, pejabat ke apa, kita makan sama-sama. Ya, sedekah. Kita beri anak-anak kita duit belanja, duit apa juga keperluan. Isteri kita apa ke, ya sedekah. Dan bercakap baik di hadapan manusia itu juga sedekah. Cakap baik saja dah cukup. Sehingga kan tuan-tuan, Abu Laith As-Samarqandi dia mengatakan, yang mana maksud dia, malam yakun ma'ahu ma yutasaddaqu bihi falyastaghfirillaha lil mu'minina fa innahu sadaqatun. Maksud bercakap Syekh Abu Laith As-Samarqandi, malam yakun ma'ahu ma yutasaddaqu bihi, siapa yang tidak ada padanya apa-apa yang nak disedekahkan, tak ada. Ya, orang susah, orang fakir, tak ada apa nak beri, tak ada apa nak bersedekah. Ya, orang yang ada kelebihan, ada lebih duit, ada lebih apa, buah-buahan, lebih harta, lebih itu, lebih ini, boleh dia sedekah. Tapi ini tak ada apa-apa. Maka apa kata Abu Laith As-Samarqandi? Falyastaghfirillaha lil mu'minina fa innahu sadaqatun. Maka kata ada benda tu, kata dia, maka hendaklah mohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, istighfarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk orang mukmin. Maka sungguhnya istighfar itu, cara dia yang buat itu adalah merupakan sedekah. Lihatlah tuan-tuan. Tuan-tuan dan puan-puan, ini sedekah yang paling mudah sekali. Tak ada apa-apa, duduk, Allah maghfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Baca macam gitu, dah jadi sedekah. Berapa ramai orang mukmin yang ada, itulah pahala dia, kerana berdasarkan bilangan orang mukmin. Kata Maimun bin Mahran, Maimun dia lelaki, Maimunah tu perempuan, Maimun tu lelaki, Maimun tu perempuan. Maimun bin Mahran, dia kata apa? Siapa yang mengucapkan keampunan, beristighfar pada orang mukmin satu hari sebanyak 27 kali, maka doa dia mustajab. Tak ada apa buat, istighfar untuk orang mukmin, dapat pahala. Begitulah luas skop sedekah ini. Kemudian tuan-tuan, sedekah ni banyak faedah, banyak kelebihan dia. Dalam wahyu suci Allah Subhanahu Wa Taala, dia menjelaskan dalam suratul Hadid ayat 18, yang mana kata Allah, sesungguhnya orang yang bersedekah, lelaki dan perempuan, dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Itu bersedekah tu, ambil harta dia, bagi orang, sedekah pada orang, itu maknanya dipinjamkan tu bagi Allah untuk sedekah, akan dilipat gandakan balasannya bagi mereka. Ialah Allah lipatkan ganda, Allah beri balasan, tapi balasan berlipat ganda, dan bagi mereka mendapat pahala yang mulia, balasan yang mulia. Kita bersedekah, kita ambil harta kita, itu merupakan seolah kita pinjam harta kita tu untuk Allah SWT, kita sedekahkan. Sedekah atas nama Allah. Maka Allah ganti apa yang kita belanjakan tu lebih daripada apa yang kita keluarkan, yang kita belanjakan itu.
Begitulah murahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Habib Mustafa sallallahu alaihi wasallam sendiri mengatakan bahawa kullu mri'in fi zilli sadaqatihi hatta yuqda bainan nas. Semua orang individu ada dia di bawah naungan, di bawah lindungan sedekahnya, sehinggalah ditunaikan apa juga kes-kes dia kepada manusia. Jadi sedekah inilah yang menjadi penaung dia. Memang di akhirat orang ini menuntut macam-macam. Ya, di dunia semuanya kita pandang kecil, tapi di akhirat besar, tuan-tuan. Kita berhutang orang, ambil harta orang walaupun 2 sen, cara tak halal. Di dunia kecil, tetapi di akhirat ya besar, dituntut. Sebab tu kena selesaikan di dunia. Nak katakan halal, halal ya, halal. Habis cerita. Ini 2 sen lebih ni halal, halal. Beli barang kan, ada lebih 2 sen. 2 sen ni halal, halal. Habis cerita. Di akhirat tidak akan dituntut. Begitulah tuan-tuan. Dan Al-Habib Mustafa sallallahu alaihi wasallam sendiri sabda, inna sadaqata la tudfi'u an ahliha harral kubur. Sedekah itu memadamkan kepanasan kubur bagi orang yang bersedekah itu. Sedekah itu dia memadamkan daripada orang yang bersedekah itu kepanasan kubur. Wa innama yastazillul mu'minu yaumal qiyamah fi zilli sadaqati. Maksudnya orang mukmin itu mendapat perlindungan di hari kiamat dalam lindungan naungan sedekahnya. Jadi berada di bawah lindungan naungan sedekahnya pada hari kiamat bagi siapa yang rajin sedekah di dunia. Kalau siapa yang lokek, bakhil, kedekut, kereta lembu. Dulu di Mahat Johor saya ingat arwah Ustaz Amin kata lokek, kedekut, kereta lembu. Ingat apa kereta lembu? Kereta lembu tu kan roda dia tak ada angin, kayu, tak ada minyak, tak ada signal, tak ada road tag, tak ada apa-apa. Kereta lembu ni yang orang lokek, kereta lembu. Jadi berada di bawah lindungan sedekahnya pada hari kiamat, pada orang yang suka sedekah. Yang lokek terkeluar daripada kategori ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dan Imam Tabrani. Begitulah tuan-tuan. Satu kisah yang mana Aisyah radhiyallahu anha dia membeli seorang jariah, seorang hamba ataupun orang gaji. Maka dah bawa masuk rumah. Maka Jibril turun menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Jibril, "Ya Muhammad, akhrij hazihil jariyata." Keluarkan jariah ini, orang gaji ini. Min baitika, daripada rumahmu. Fa innaha min ahlin nar. Sesungguhnya jariah ini adalah daripada di antara ahli neraka. Lihat tuan-tuan. Orang ahli neraka ni jangan bagi masuk rumah kita. Pasal apa? Panas. Masuk rumah kita, panas sampai rumah kita. Kita pun panas. Penyuruhnya panas baran. Ahli neraka. Kalau dalam kita ada ahli neraka, susah tuan-tuan. Nauzubillah. Sebab itulah ku anfusakum wa ahlikum nara. Peliharalah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka. Itu dalam Quran ada. Waquduhan nas wal hijarah, yang mana pembakar dia adalah manusia, orang kafir dan batu. Itu berhala-berhala. Jadi fa akhrajatha Aisyah, maka Aisyah keluarkan
jariah ni, mana suruh dia balik, tak jadi ambil. Wa dafa'as ilaiha syai'an minat tamri, maka Aisyah berilah jariah ni, orang tak jadi kerja ni, berilah sebahagian daripada kurma, berilah sikit. Yelah, bila dia mula dapat kerja, lepas tu tak jadi pula, memanglah sedih, tapi tak tahu yang dia tu ahli neraka. Sedih dia, dah kerja tu dibuang, tak jadilah tu. Sedih, memang sedih. Jadi jariah itu bila balik muka sedih, dia makan sebahagian kurma tu di dalam perjalanan, makan kurma itu dan dia berikan sebahagian kurma itu kepada orang fakir miskin, beri. Agaknya Allah nak beri dia petunjuk, dia makan sikit lagi tu, sebahagian yang tinggal tu disedekahkan kepada orang fakir. Yang mana fakir tu kata dilihat pada dalam perjalanan balik, dilihat ada orang fakir, agaknya minta kurma makan apa, diberinya sebahagian. Maka datang balik Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jibril kata, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha ya'muruka an turaddal jariyata, sungguhnya Allah perintahkan padamu wahai Muhammad supaya ambil balik jariah itu, orang gaji itu, ambil balik. Fa innallaha a'taqaha minan nar, kerana Allah telah bebaskan dia daripada api neraka. Kenapa? Sekejap tadi kata ahli neraka, dah bebas pula. Li'annaha tasaddaqat binisfi tamratin, kerana dia telah bersedekah sebahagian daripada kurma itu pada fakir miskin ni tadi. Sedekah sebahagian kurma itu, terus Allah lepaskan dia daripada api neraka. Ini disebutkan oleh Ibnul Jauzi. Tuan-tuan dan puan-puan, dengan sedekah sedikit itu rupanya besar kesannya terhadap diri orang yang bersedekah itu, sehingga kan dilepaskan daripada api neraka. Begitulah hebat sedekah ni. Lepas tu orang berkira sedekah, tapi sedekah ni besar kesannya. Juga Makhul radhiyallahu anhu at-tabi'i atau tabi'in, Makhul ni dia kata, iza tasaddaqal mu'minu, apabila orang mukmin ini bersedekah, ista'zanat jahannam, neraka jahannam minta izin kepada Allah SWT antas judalahu, untuk sujud bagi orang yang bersedekah itu, orang mukmin yang bersedekah itu, syukran ala khalasi wahidi minha, kerana dia syukur terhadap lepasnya seorang daripadanya, daripada masuk dalam neraka jahanam itu, min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min azabiha, dan lepaskan seorang daripada umat Muhammad daripada azab dia, azab neraka jahanam. Maknanya bila seorang tu sedekah aja, neraka jahanam minta izin pada Allah untuk sujud syukur bagi pihak orang yang bersedekah itu. Kenapa? Dia terlepas daripada api neraka jahanam, terlepas daripada masuk ke dalam dia. Jadi ke jahanam kita orang tu memang masuk neraka. Bila sedekah aja, alhamdulillah orang ni bersedekah, sujud dia syukur kepada Allah bagi pihak orang bersedekah itu, kerana sujud syukur orang tu selamat daripada dia, selamat daripada masuk ke dalam dia, itu neraka, itu neraka jahanam. Tak mahu orang masuk dalam dia, sedekahlah supaya jangan masuk dalam aku ni, itu neraka jahanam. Jadi tuan-tuan, perkara sedekah ni bukanlah satu perkara yang susah ya. Kalau kita fikirkan, macam-macam kita boleh buat sedekah. Sebenarnya yang kita katakan tadi, bukan duit saja, senyum apa juga. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan ya, dengan sedikit yang disampaikan ini boleh membuka hati kita. Mudah-mudahan kita dapat petunjuk daripada Allah Taala untuk kita rajin bersedekah apa juga bentuk pun. Dan mudah-mudahan
seperti mana yang saya katakan tadi, kita selamat daripada neraka jahanam. Na'udzubillahi min zalik. Aqul qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.